Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada hari ini untuk meneruskan pembelajaran sains kita yang pada minggu lepas ni. Okey, pada minggu ini kita akan memasuki subtopik di dalam tajuk bumi, iaitu udara. Seperti yang cikgu dah terangkan pada minggu lepas, kita dah habis dah kitaran air semula jadi, dan pada hari ini kita akan sambung pula pada subtopik yang baru, iaitu udara. Masih lagi di dalam tajuk bumi. Okey, sambil awak tengok video ni, cikgu nak awak buka buku teks sains awak, muka surat 110. Okey, sambil awak tengok video ni, sambil awak tengok buku teks lah. Okey, muka surat 110, tajuknya udara. Okey, tengok dalam gambar tu. Awak tengok dalam gambar muka surat 110 dan 111 tu, di sebuah kampung lah. Awak tengok di sebuah kampung, belakang tu ada sawah padi, ada kolam, kat situ ada kebau kan, ada kebau, ada pondok kecil, lepas tu ada orang dewasa tu dia nak memancing ikan, kanak-kanak sedang meniup belon. Okey, tengok pada gambar tersebut. Okey, kita tengok pada buku teks tersebut, udara berada di sekeliling kita. Okey, kat sekeliling awak ni, sekeliling awak ni ada udara. Udara juga terdapat di dalam air dan di dalam tanah. Udara terdiri daripada beberapa jenis gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Okey, kalau awak nak tahu, udara bukan hanya ada di sekeliling kita. Di dalam tanah, di dalam air pun ada udara juga. Okey, sebabnya di dalam udara ada gas apa? Dalam udara ada gas oksigen dan gas karbon dioksida. Okey, gas oksigen. Siapa perlukan gas oksigen? Okey, semua benda hidup di atas muka bumi ini perlukan gas oksigen untuk bernafas. Okey, awak tengok kat situ dia ada tulis oksigen diperlukan oleh benda hidup untuk bernafas. Apa dia benda hidup? Benda hidup ni awak dah belajar masa awak darjah 1. Apa dia? Manusia. Lagi? Haiwan. Lagi? Tumbuhan. Okey, 3 benda tu adalah benda hidup. Setiap benda hidup di dalam bumi ini perlukan bernafas. Nak bernafas kena guna gas oksigen. Sebab tu dalam udara ni ada gas oksigen. Okey, awak tengok manusia, tengok yang kotak warna kuning tu dalam buku teks awak tu. Manusia bernafas, tumbuhan bernafas, haiwan pun bernafas. Okey, manusia bernafas macam biasalah kita bernafas kan, sedup udara. Okey, lepas. Okey, itu kita bernafas. Okey, tengok ikan. Okey, ikan juga bernafas di dalam air. Ikan hidup di dalam air. Sebab itu di dalam air pun ada udara. Udara mengandung gas oksigen. Okey, awak tengok gambar kecil yang bulat tu. Anai-anai juga bernafas di dalam tanah. Anai-anai, cacing, yang duduk dalam tanah, lipan, semuanya haiwan yang bernafas di dalam tanah. Haiwan yang bernafas di dalam tanah. Sebab tu dalam tanah pun ada udara untuk haiwan tersebut bernafas. Okey, tumbuhan juga bernafas. Tumbuhan benda hidup. Tumbuhan juga bernafas. Sama juga. Bernafas memerlukan gas oksigen. Dan dalam masa yang sama, karbon dioksida dibebaskan semasa benda hidup bernafas. Manusia bernafas, haiwan bernafas, tumbuhan bernafas. Dia bernafas perlukan gas oksigen dan dia keluarkan gas karbon dioksida. Okey, kita tengok benda hidup memerlukan udara untuk bernafas. Okey, kita buka muka surat sebelah, itu muka surat 112. Okey, udara bergerak. Okey, awak tengok
Apakah yang dimaksudkan dengan udara bergerak? Udara yang bergerak dikenali sebagai angin. Angin tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasai. Awak boleh nampak tak angin? Udara macam ni, udara tak bergerak, udara lah. Tapi udara yang bergerak kita panggil angin. Contoh macam awak pergi kat luar. Awak pergi kat luar, angin tiup. Oh, sedapnya. Kan? Rasa sejuk sangat. Lepas tu awak tengok pokok bergoyang-goyang, angin tiup kan? Okey, awak boleh nampak tak angin tu dia tiup pokok tu? Boleh nampak tak angin? Yelah, kita boleh nampak pokok yang bergerak-gerak. Tapi awak boleh nampak tak angin yang meniup pokok tu? Tak nampak kan? Sebab itulah angin atau udara ni kita tak boleh nampak. Tetapi kita boleh rasa dia. Awak duduk, sedapnya angin tiup. Kan? Dapat rasa kan? Dapat rasa angin bertiup. Okey. Tahukah kamu bahawa angin memberikan pelbagai kesan dalam kehidupan manusia? Angin ni ada yang panggil angin baik, ada angin jahat. Kesan-kesan dia lah. Bukan angin ni jahat. Kan ada yang kita sendiri panggil lah angin jahat. Kita tengok dulu kesan angin yang membantu kehidupan manusia. Maknanya kesan angin yang baik lah. Okey. Awak tengok dalam gambar bawah tu. Abang, angin sedang bertiup. Inilah masa yang sesuai untuk bermain layang-layang. Angin membantu layang-layang terbang tinggi. Awak pernah main layang-layang? Pernah? Okey, kalau pernah, awak nak main layang-layang, mesti kena ada angin. Kan? Mesti angin lah yang meniupkan layang-layang tu bagi dia naik tinggi ke atas. Tapi kalau tak ada angin, boleh tak layang-layang tu naik atas? Tak boleh. Awak punyalah lari, pegang layang, lari. Tak tinggi, tak terbang juga layang-layang awak. Sebab apa? Sebab angin tak ada. Sebab itu kita biasa tengok orang main layang-layang kat mana? Dekat tepi pantai. Sebab kat tepi pantai angin dia sangat kuat. Sebab tu biasa kita tengok kalau awak pergi tepi pantai, awak akan tengok ramai orang main layang-layang. Okey. Ibu, bagaimanakah kapal layar boleh bergerak? Okey, berarti ibu dia kata kapal layar boleh bergerak sebab ada angin. Kapal layar dia kapal yang tak ada enjin. Yang tak ada dia tak ada enjin lah. Macam bot ada enjin. Ni kapal layar ni dia semata-mata kapal, dia punya sampan tu, perahu, lepas tu ada kain layar kat atas. Enjin tak ada. Kalau enjin tak ada, macam mana dia nak bergerak? Sebab tu kapal layar ni dia menggunakan angin untuk bergerak. Sebab tu orang main kapal layar ni kat laut. Kat laut angin dia kuat. Jadi dia tak pakai enjin. Dia guna angin. Macam mana dia guna angin? Dia akan kalau awak tengok ada sukan kapal layar kan, awak tengok dia nak pergi ke sana, dia akan duduk belah sini. Dia nak pergi sana, angin tiup belah sana, dia pergi ke sini, tarik kan. Macam-macam lah, adalah cara-cara dia. Okey. Muka surat sebelah, angin yang bergerak boleh menerbangkan layang-layang dan menggerakkan kapal layar. Okey. Awak tengok balik, tengok pula dua gambar kat bawah tu, berikan kesan baik angin dalam situasi berikut. Ada dua gambar tu. Gambar yang pertama tu kincir angin. Kincir angin ni apa kebaikan dia? Kincir angin ni macam kat Malaysia tak ada, kat luar negara ada. Kincir angin ni dia letak banyak, angin tiup dia akan berpusing. Apabila dia berpusing, dia akan mengalirkan tenaga elektrik. Ini kat Malaysia tak ada lah. Ini kat luar negara. Sebab luar negara angin dia kuat. Okey, ini kincir angin. Kincir angin ni dia membantulah kebaikan. Bila dia tiup kincir angin tu, kincir angin berpusing dalam tanah, batang itu dalam tanah tu ada kabel mengalirkan. Dia kalau bila berpusing banyak pusing, dia akan mengalirkan elektrik. Itu kebaikan untuk angin lah, untuk kincir angin. Gambar yang kedua tu, ini biasa. Kadang awak pun tolong mak awak berjemur baju kan. Okey, apa kebaikannya? Kadang kita jemur baju waktu siang. Ada matahari panas, dia boleh mengeringkan baju yang basah. Tapi kalau hari tu tak ada matahari, tak panas, tapi angin tiup, baju boleh kering tak? Boleh kan? Itulah kebaikan juga angin ni. Angin ni dia membantu mengeringkan baju atau pakaian yang dijemur. Okey, itu adalah kesan angin yang membantu kehidupan manusia. Sangat membantu.
Okey, kita tengok pula yang bawah tu, kesan angin yang kencang. Angin kuat sangat. Okey, besarnya ombak, lebih baik saya pulang dulu. Orang dalam bot tu kata. Dia dekat laut. Dengan mancing ke, dekat ikan kan. Tiba ombak kuat. Bahaya. Kan, dia takut nanti ombak nanti akan menenggelamkan bot dia, kapal dia. Berbahayanya. Angin kuat sangat, ombak kuat. Takut kapal dia, bot dia terbalik. Atau awak tengok kat darat tu, rumah atap dah berterbangan dah. Kuat sangat ribut. Ribut sampai meniupkan atap rumah tersebut. Nah, ini adalah kesan angin yang memberi kesan yang tak baiklah kepada manusia. Okey, kata apakah kesan angin yang kencang dalam situasi ini? Kesan dia tak baiklah. Ombak yang kuat, ombak yang kuat ni boleh menebalikkan bot tersebut. Lepas tu angin yang kencang, angin yang kuat boleh memusnahkan rumah. Tengok atap pun dah tercabut. Kalau rumah papan lagi lah. Kan tak kuat kan, tak kuat, angin kuat sangat, habis rumah papan roboh. Okey, itulah dia subtopik udara untuk hari ini. Sampai sinilah. Okey, subtopik dia. Okey. Ni ada aktiviti yang cikgu nak minta awak buat. Okey, awak buka muka surat sebelah. Muka surat 114. Okey, mencipta roket angin. Ini sonang ni Okey. Tengok wah cantiknya roket ini. Mari kita cipta roket. Okey, inilah alat dan bahan yang kita perlukan. Okey, cikgu nak awak buat cipta roket angin ni. Senang je. Awak lukis kat kertas. Lukislah roket awak. Awak nak roket macam mana pun, tak kisah. Kan, nak ikut contoh dalam buku teks awak tu pun boleh. Tapi awak nak buat roket bentuk lain pun terpulang kat awak, ikut kreativiti masing-masing. Okey, awak nak lukis, warnakan. Warnakan biar cantik-cantik. Kan, bila warnakan, okey, awak tengok. Lepas tu awak gunting, ikut bentuk roket tersebut. Okey, kemudian kena ada straw, satu straw. Okey, straw ni awak tengok dalam gambar tu, yang bahagian panjang tu dia potong atas sikit. Kemudian yang kecil tu dia, belakang roket tu dia tampal. Lepas tu letak seletip. Okey, lepas tu nanti yang bahagian panjang yang lebihnya tu awak masukkan dekat bahagian yang straw kecil yang awak dah lekat belakang roket tu. Dan kita tiup. Nak tengok jauh tak roket awak terbang. Roket ni boleh terbang macam mana? Roket ni boleh terbang disebabkan angin. Okey, cikgu nak awak buat yang ni lah. Cipta model roket. Ikut kreativiti awak. Cantik lagi bagus. Ni kalau dalam kelas cikgu suruh awak buat, kita akan lumba. Berlumba lah dengan kawan-kawan yang lain. Tengok siapa roket dia yang paling jauh pergi. Tapi dah tak ada sekolah, dan tak boleh lah kita nak buat perlumbaan roket. Tapi tak apalah. Kalau awak rajin awak buat dah 2-3, mainlah dengan adik. Kan, tengok roket siapa lagi laju, roket abang laju menang. Kan, macam tu lah awak buatlah berbentuk, bermacam-macam bentuk roket. Okey. Okey, cikgu rasa sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu ajarkan awak pada hari ini dapatlah awak fahaminya dan dapatlah amalkan dia dalam kehidupan seharian awak. Okey, kalau ada apa-apa yang awak tak faham, awak boleh je WhatsApp cikgu, tanya cikgu macam mana. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi.